Inilah berita utama hari ini. Dr. Faisal Ibrahim mengumumkan persiapan bagi ibadah haji tahun ini tetap diteruskan walaupun Timur Tengah masih bergolak. NTUC FedPrice bekukan harga 100 barangan keperluan asas harian sementara sektor awam pula arah kementerian dan badan-badan berkaitan supaya ambil langkah jimatkan elektrik. Dan dunia tarik nafas lega selepas Amerika Syarikat dan Iran capai gencatan senjata 2 minggu selepas 40 hari berperang. Salam sejahtera. Saudara, persiapan bagi ibadah haji tahun ini tetap diteruskan di tengah-tengah krisis di Timur Tengah. Perkara ini ditegaskan Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Dr. Faisal Ibrahim hari ini di Parlimen. Dr. Faisal berkata bahawa MUIS sedang bekerja rapat dengan Persatuan Agensi Pelancongan Islam Singapura atau AMTAS serta ejen pelancongan dan penyedia khidmat haji yang dipilih bagi memastikan perjalanan para jemaah kekal selamat. These include using direct flights to and from Saudi Arabia, choosing ground transport options less susceptible to disruption, and closer coordination of pilgrims' movement in Medina, Makkah and Jeddah. Jemaah haji tahun ini akan diberi keutamaan untuk menunaikan rukun Islam kelima itu pada musim-musim berikutnya. Ini sekiranya mereka memilih untuk menunda rancangan haji tahun ini atau terpaksa dibatalkan akibat krisis di Timur Tengah. Keutamaan itu jelas Dr. Faisal tetap tertakluk kepada kuota tahunan yang diperuntukkan oleh pemerintah Arab Saudi. Tahun ini Singapura diperuntukkan kuota sebanyak 900 tempat bagi ibadah haji. Kumpulan pertama jemaah haji Singapura juga dijadualkan berangkat pada 8 Mei. And also the type of support that we provide depends on the prevailing circumstances. Right? So should Hajj be cancelled or disrupted this year, we will work closely with AMTAS to allow the affected pilgrims to defer to the subsequent Hajj seasons. MUIS will work with the travel agents and the Saudi-based service providers to explore possible refunds given the situation. Harga untuk 100 jenis keperluan harian seperti telur, beras dan minyak masak di kesemua lebih 160 pasaraya FedPrice akan kekal sama dan tidak naik. Ia akan berkuat kuasa selama sekitar 2 bulan dari esok hingga penghujung Mei. Menurut FedPrice, pembekuan harga itu dilakukan demi membantu warga Singapura dalam tempoh ekonomi yang tidak menentu ini, ekoran krisis tenaga dan rantaian bekalan. Untuk mengetahui barang mana yang akan dibekukan harganya, para pelanggan boleh mencari label ini. We're doing this because we know that food and groceries account for 20% or 1/5 of the total expenditures of any household. And at a time like this where things are uncertain, we think by us leaning forward, we're trying to do what we can to help alleviate some of the pain that families might be feeling, especially families of the lower income group. Menurut FedPrice lagi, sedarai barangan keperluan asas itu diambil berdasarkan pembelian 9 daripada 10 pelanggan yang memegang kad cas biru dan jingga. Pemegang kad tersebut juga akan mendapat potongan harga yang digandakan kepada 6%. Ini merupakan kali pertama FedPrice membekukan harga makanan untuk tempoh hampir 2 bulan dan pada skala sebesar ini. The FedPrice Group has weathered many crises along with the country, whether it was the SARS crisis or the COVID crisis, and so many others, big and small. But through the years, we have not lost our focus that our role is to keep daily essentials on food and grocery, make them available, make them affordable. Dalam pada itu, pemerintah kini memimpin gerakan menjimatkan tenaga dengan semua kementerian, jabatan, badan negara dan badan berkanun kini diarah supaya mengambil langkah-langkah menjimatkan penggunaan elektrik. Ini termasuk menetapkan suhu 25 darjah Celsius atau lebih tinggi bagi penggunaan alat hawa dingin,
menguruskan secara aktif waktu operasi alat hawa dingin, lampu dan lift serta mencabut plug atau mematikan peralatan tidak mustahak jika tidak digunakan. Menurut Kementerian Kemampanan dan Sekitaran serta Agensi Sekitaran Kebangsaan, dalam satu kenyataan bersama, agensi-agensi sektor awam juga akan mempercepat pemasangan sistem hemat tenaga seperti lampu LED dan sensor bijak serta menggantikan peralatan elektrik dengan pilihan yang lebih jimat tenaga. Pemerintah juga menggesa pihak perniagaan, isi rumah dan para individu supaya melaksanakan langkah-langkah itu bagi menjimatkan tenaga dan sumber. Setelah 40 hari berperang, Amerika Syarikat, Israel dan Iran akhirnya mencapai satu pencapaian untuk melaksanakan satu gencatan senjata selama 2 minggu. Ini bermakna Presiden Donald Trump menarik balik ancamannya untuk menyerang Iran yang menurutnya seluruh peradaban akan mati di negara itu. Berikut ini antara perkembangan berkaitan ekoran gencatan senjata itu. Harga minyak mentah Amerika jatuh lebih 13% kepada $96 Amerika, sementara harga minyak mentah Brent juga menjunam kepada sekitar $95 Amerika. Bursa saham Asia pula naik menjulang dengan indeks Nikkei Jepun dan Kospi Korea Selatan masing-masing ditutup di paras lebih 5% dan hampir 7%. Spanyol dalam pada itu menekankan bahawa tidak boleh diterima untuk Israel meneruskan pelanggarannya terhadap Lebanon, memandangkan gencatan senjata 2 minggu dengan Iran dipersetujui. Iran pula mengumumkan bahawa ia akan membuka semula ruang udaranya hari ini. Kedutaan Amerika Syarikat di Arab Saudi pula menasihatkan rakyatnya supaya tidak menyertai ibadah haji bulan depan ekoran pertimbangan keselamatan. Amerika Syarikat dan Iran kedua-duanya kini mengaku menang selepas bersetuju dengan gencatan senjata selama 2 minggu itu. Perjanjian itu diumumkan sekitar 2 jam sebelum tempoh penamat kata dua Presiden Trump kepada Tehran supaya membuka semula Selat Hormuz. Encik Trump menjulang gencatan senjata itu sebagai hari yang bermakna untuk keamanan dunia. Menurut Tehran, perjanjian dicapai selepas Washington menerima pelan 10 perkara yang diusulkan Iran. Majlis Keselamatan Negara jalankan tugas juga bagaimana nak menghuraikan masalah-masalah bagi bagian-bagian kumpulan Melayu. Ibu bapa titipan tidak lama lagi akan mendapat akses digital kepada rekod kesihatan dan pendidikan kanak-kanak di bawah jagaan mereka. Pihak berkuasa sedang berusaha untuk membolehkan mereka membuat janji temu, contohnya melalui Health Hub bagi pihak kanak-kanak itu. Buat masa ini, saudara, ibu bapa titipan memerlukan bantuan ibu bapa kandung untuk mengakses data sedemikian. Sebilangan anggota parlimen menggesa pihak MSF supaya membantu merapatkan jurang sedia ada bagi memastikan kesinambungan penjagaan kesihatan yang lebih baik untuk kanak-kanak titipan. Menteri Negara Goh Pei Ming berkata, pertimbangan utama ialah jenis data yang boleh diakses oleh ibu bapa titipan, latar belakang penjagaan serta hubungan si anak dengan ibu bapa kandung mereka. Things can be sensitive, and therefore we have to consider all that when we arrange for what data fields are available to the foster parents. But ultimately, the primary consideration is that we want to make sure the foster parents have the information required to provide the necessary care to the child and make sure that the child's best interests are addressed. Penguasa Kewangan Singapura MAS sedang bekerjasama dengan bank-bank di sini untuk mengkaji semula perlindungan bagi pembayaran giro. Tujuannya bagi mencegah kesilapan dan potensi penyalahgunaan. Ini setelah masalah giro dibangkitkan menyusuli penutupan sebuah rangkaian pusat jagaan pelajar. Awal tahun ini, ibu bapa dikenakan bayaran salam menerusi giro bagi khidmat di Little Professors Learning Centre. Ada yang membayar lebih daripada yang sepatutnya, manakala ada pula yang dikenakan bayaran 2 kali dalam sebulan. Insiden tersebut serta gaji kaki tangan yang tidak dibayar mencetuskan siasatan oleh Kementerian Pendidikan. Pusat jagaan tersebut kini ditutup. While such cases have been uncommon so far, we agree that the safeguards should be strengthened.
The review will consider measures including enabling customers to set monthly limits on the value and number of transactions and enhancing transaction monitoring and due diligence on billing organizations. Menteri Ehwal Dalam Negeri K. Shanmugam menegaskan lagi dakwaan beliau bahawa Bloomberg berbohong dan beliau sebenarnya disasarkan dalam laporan Bloomberg mengenai transaksi hartanahnya. Encik Shanmugam memberitahu demikian kepada mahkamah pada hari kedua perbicaraan saman fitnah terhadap Bloomberg dan seorang wartawan syarikat itu, Lo The Wei. Encik Shanmugam dan Menteri Tenaga Manusia Dr. Tan See Leng mengemukakan saman itu ekoran artikel tahun 2024 oleh Bloomberg. Mereka mendakwa artikel itu mencadangkan bahawa kedua-dua menteri itu bertindak secara tidak wajar dalam transaksi hartanah mewah masing-masing. Semasa perbicaraan, apabila ditanya oleh peguam bela mengenai dakwaannya bahawa Bloomberg berbohong, Encik Shanmugam berkata beliau percaya wartawan Bloomberg tidak telus sepenuhnya. Encik Shanmugam juga tidak setuju dengan cadangan Bloomberg bahawa artikel itu adalah sebahagian daripada trend cerita lebih luas dan tidak menyasarkan beliau. Pihak peguam bela menarik perhatian bahawa transaksi banglo mewah GCB sering mendapat liputan media. Encik Shanmugam akur bahawa wujud laporan sedemikian namun lazimnya ia tidak berlaku setahun selepas transaksi sebagaimana kes ini. Saudara, bagaimanakah AI dapat dimanfaatkan dalam usaha penterjemahan? Inilah antara persoalan yang dikupas di satu seminar pembentukan istilah bahasa Melayu baru-baru ini. Berita diteruskan. Saudara, penggunaan kecerdasan buatan AI dalam penterjemahan perlu ditangani secara seimbang. Ini sedang usaha memperkukuh dan menyeragamkan istilah bahasa Melayu terus dipergiat bagi memastikan ketepatan dan kefahaman masyarakat. Demikian menurut Ketua Panel Sumber Bahasa Melayu MRP Dr. Mukhlis Abu Bakar di satu seminar bahasa berkenaan penyelarasan istilah-istilah bahasa Melayu baru-baru ini. AI mempunyai potensi untuk membantu mereka yang kurang faham tentang sesuatu perkara itu untuk mendapat makna yang lebih tepat lagi. Ya. Cuma masalahnya kalau seseorang itu bergantung sangat kepada AI dan terjemahan hanya dan menggunakan AI hanya untuk terjemahan, itu tidak akan melancarkan penggunaan bahasa itu. Seminar yang bertajuk Pembentukan dan Penyelarasan Istilah Bahasa Melayu itu telah dibentangkan oleh Zamil Penyelidik dari Institut Alam dan Tamadun Melayu Universiti Kebangsaan Malaysia Dr. Junaini Kasdan. Untuk peristilahan ini ataupun terminologi, antara proses yang perlu kita lalui adalah kita kena faham dulu apa sebenarnya istilah itu. Kemudian kita bentukkan istilah itu sesuai dengan konsep, sebab istilah itu sangat berkaitan dengan konsep. Jadi sebagai penggubal istilah, langkah-langkah itu perlu kita patuhi dengan teliti supaya tujuannya adalah untuk kita membentuk istilah yang betul, yang tepat. Lulusan institusi pendidikan privat atau PEI masih ketinggalan di belakang rakan-rakan sebaya dari segi mendapatkan pekerjaan dan gaji permulaan. Demikian menurut satu tinjauan oleh Skills Future Singapura melibatkan sekitar 6,000 siswaza daripada 26 institusi. Sekitar 79% jumlah siswaza ini mendapat pekerjaan dalam tempoh 6 bulan setelah lulus pengajian mereka pada 2024 dan 2025. Gaji bulanan kasar median bagi mereka dalam jawatan sepenuh masa adalah $3,500. Ini sekitar $1,000 lebih rendah berbanding lulusan universiti berautonomi. Siswaza politeknik yang sudah selesai perkhidmatan negara pula menerima gaji permulaan median sekitar $3,100. Kira-kira 24% lulusan PI bekerja secara sambilan atau sementara. Kadar pengambilan kerja secara keseluruhan bagi lulusan PEI adalah sekitar 79%, iaitu lebih rendah berbanding laluan pengajian lain.
Misalnya, sekitar 89% daripada lulusan universiti berjaya mendapat pekerjaan dalam tempoh 6 bulan. Skills Future Singapura menyatakan ia akan terus menyokong golongan siswaza penerusi bimbingan kerjaya. Ini termasuk menyediakan khidmat padanan pekerjaan dan program meningkatkan kemahiran. Saudara, teknologi kecerdasan buatan atau AI kini digunakan secara meluas di tempat kerja dengan semakin banyak syarikat perkenalkan penggunaan AI untuk tingkatkan produktiviti dan kekal berdaya saing. Lantas timbul persoalan sama ada AI bakal merubah lanskap pekerjaan termasuk menggantikan peranan manusia di tempat kerja. Malah dalam Belanjawan 2026, AI mendapat tumpuan sebagai antara pemacu utama pertumbuhan ekonomi Singapura. Isu AI dan pekerjaan inilah yang bakal dikupas Detik malam ini. Dengan tugas-tugas rutin seperti menulis laporan dan menganalisa data dapat dihasilkan dengan cepat dan skop pekerjaan diubah dengan penggunaan AI, sesetengah pekerja risau bahawa mereka berdepan risiko kehilangan kerja. Benda minor stuff kan kita boleh kasih AI buat, tapi at the end of the day kita pun kena check. Persoalan bagaimana AI boleh merubah masa depan pekerjaan di Singapura dikupas Detik selepas berita malam ini. Dan dengan laporan itu tadi, saudara, sekian berita untuk malam ini. Sehingga berjumpa lagi. Salam hormat.